Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tentang penggunaan wang kertas. Saya Nur Alia Balkis binti Muhammad Asri, metrik I181026000. Masuk kepada pengenalan wang kertas. Wang kertas pada hari ini adalah bentuk wang yang lazim kita gunakan, yang turut dipanggil sebagai wang kertas bank, nota bank, dan juga duit kertas. Yang pertama, wang kertas ini diperkenalkan untuk mengatasi kelemahan wang logam yang berat untuk melakukan urus niaga. Wang logam ini dipanggil sebagai wang komoditi yang digunakan pada masa dahulu, yang mana wang kertas ini mudah untuk diangkat berbanding dengan ketulan emas dan perak. Yang kedua ialah wang kertas ni adalah wang pada zaman moden yang dipanggil sebagai wang flat yang direka oleh pihak berkuasa pusat, iaitu pihak kerajaan lah. Wang flat ni iaitu wang yang ditentukan oleh undang-undang dan bukan adanya barangan dan perkhidmatan. Maksudnya macam wang flat ni laku di atas perintah undang-undang tersebut. Seterusnya, wang kertas ni dia tak mempunyai dan tak mementingkan nilai intrinsik. Maksudnya macam kos pengeluaran dia ni lebih rendah daripada duit siling. Sebab wang kertas ni dia diperbuat daripada kertas dan polimer saja. Jadi nilai intrinsik tu lebih kepada siling lah, yang mana dia diperbuat daripada logam yang berharga dan tidak boleh diperdagangkan. Seterusnya, wang kertas ni merupakan surat cara boleh niaga. Maksudnya macam nota janji keluaran bank yang boleh dibayar kepada pembawa apabila diminta. Dia boleh kita faham juga dengan dia digunakan dan dijadikan wang sah dalam lingkungan kebanyakan bidang kuasa. Yang kelima, wang kertas ni biasanya mempunyai nilai yang lebih tinggi berbanding siling walaupun dia berbeza daripada kos pengeluaran. Sebab wang kertas ni dia bergantung kepada nilai yang dicop semata-mata. Dia tak ada nilai tersendiri. Wang kertas pun boleh ditukarkan kepada siling emas dan perak yang sebenar. Yang keenam, wang kertas ni dia tak hilang nilai ekonomi dia disebabkan oleh lusuh, berkedut ke, terkoyak ke. Dia tetap diterima sebagai satu tuntutan yang sah. Jadi kat sini, bank lah yang bertanggungjawab untuk menanggung kos penggantian wang kertas yang rosak tersebut. Disebabkan wang kertas ni mudah rosak, setengah kerajaan di Malaysia, New Zealand dan Singapura ni mula menggunakan wang plastik. Akhir sekali, wang kertas ni dia ada kos penerimaan. Maksudnya macam kos melakukan pemeriksaan ciri-ciri keselamatan wang kertas tu, yang boleh bank mengesahkan wang itu boleh untuk dikeluarkan. Bahan mentah wang kertas ni ada dua, iaitu kertas dan juga polimer. Kertas ni berasal daripada kertas khas daripada kapas yang dikuatkan dengan linen, gentian dan juga alkohol polivinil dan juga gelatin untuk menjadikan kertas ni lebih tahan lasak daripada kertas biasa hingga dianggarkan bertahan selama 2 tahun. Seterusnya, duit wang polimer yang bertujuan supaya tahan lama serta mengelakkan pemalsuan dengan menerapkan ciri keselamatan dalaman dalam wang tersebut. Pada asalnya, negara Australia pada tahun 1996 yang menggantikan duit kertas negara mereka dengan nota wang polimer. Jadi, sejak daripada tahun itulah negara-negara lain pun turut melakukan perkara yang sama. Definisi wang kertas daripada Kamus Dewan Ahli Ekonomi dan Sarjana Islam. Menurut Kamus Dewan, dia mengatakan bahawa wang ini ialah alat pertukaran yang mempunyai nilai tertentu yang diakui sah. Kalau dekat Malaysia ni kita menggunakan mata wang ringgit dan juga sen, berbeza dengan negara lain. Seperti negara India panggil rupiah, Jepun yen, dan negara lain panggil dolar, baht, negara Thailand, rupiah panggil Indonesia dan sebagainya. Manakala menurut ahli ekonomi, dia membahagikan dua definisi wang, ada aspek fungsi dan juga aspek fizikal. Aspek fungsi dia mengatakan bahawa wang ini ialah alat pertukaran, unit nilai, alat piawan bayaran tertangguh.
Okay, dari sudut aspek fizikal pula, wang panggil sebagai wang kertas lah. Wang kertas, wang shilling dan juga buku cek. Okay, seterusnya daripada sarjana Islam, daripada Imam Malik dan Ibn Taymiyah. Dekat sini saya ambil daripada Imam Malik dan Ibn Taymiyah. Beliau mendefinisikan wang sebagai sesuatu barang yang boleh diterima sebagai alat pertukaran. Okay, berdasarkan takrif tersebut, kita boleh dapati bahawa mata wang ni dia tak mempunyai nilai-nilai intrinsik dan Islam tak mengiktiraf wang dijadikan sebagai komoditi untuk dijual beli kecuali dalam kes-kes tertentu saja. Okay, wang kertas ni bergantung kepada sistem undang-undang kerajaan yang mengeluarkannya. Kalau kerajaan jatuh, maka mata wang pun jatuh. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Fatini binti Jepri, nombor metrik I181026992. Saya akan menyambung pembentangan berkaitan tajuk penggunaan wang kertas iaitu fiat money di bawah subtopik hukum, syarat dan fungsi. Pertama sekali kita akan pergi kepada hukum penggunaan wang kertas. Hukum penggunaan wang kertas ialah harus. Pendapat ini adalah pendapat ulama di zaman kini dan ianya juga keputusan Majma' Al-Fiqhi Al-Islami dalam persidangan kali ke-5 dan ke-6. Isi kandungan persidangan tersebut ialah berkenaan hukum wang kertas fiat. Ia adalah mata wang. Pada hukumnya disebabkan padanya terdapat sifat nilai harga yang lengkap dan oleh itu semua hukum hakam yang ada pada emas dan perak adalah jatuh kepada wang kertas fiat seperti hukum berkaitan riba, kewajipan zakat, jual beli secara salam dan seluruh hukum emas dan perak. Penggunaan wang fiat adalah berdasarkan maslahah, maka ianya adalah dibolehkan disebabkan pada zaman sekarang orang ramai menggunakan wang kertas untuk tujuan jual beli. So, wang kertas tersebut digunakan berdasarkan maslahah dan peredaran zaman sekarang. Seterusnya, wang kertas dari segi kiasnya adalah sama dengan wang emas dan perak kerana kedua-duanya adalah bernilai pada tamaniyahnya. Bernilai pada tamaniyahnya bermaksud wang kertas mata wang tersebut adalah diperakui. Seterusnya, selama mana tidak ada larangan syarak dalam muamalat, maka kaedah usul fiqh menyatakan ianya adalah diharuskan. Selagi mana penggunaan wang kertas tersebut tidak bertentangan dengan syarak, maka hukumnya adalah harus. Ijma' sukuti dalam kalangan ulama semasa ianya adalah dibolehkan semenjak beberapa ratus tahun yang lalu. Dan yang terakhir sekali adalah ijma' majlis fatwa di bawah OIC yang mewakili pandangan jumhur ulama semasa pada hari ini di dalam dunia Islam mengharuskan penggunaannya. Sebagai kesimpulannya, berkaitan hukum penggunaan wang kertas adalah harus selagi mana tidak bertentangan dengan syarak. Seterusnya, kita pergi kepada syarat penggunaan wang kertas. Yang pertama sekali adalah wang kertas tersebut mestilah tulen dan bukan palsu. Maksudnya dekat sini, wang kertas tersebut tidak difotokopi ataupun diprint. Seterusnya, wang kertas tersebut tidak berlubang, tidak koyak ataupun tidak bertampak atau hilang beberapa bahagian daripadanya. Yang ketiga, wang kertas tersebut mestilah bersih secara keseluruhannya dan tidak terlalu kotor. Maksudnya dekat sini, wang kertas tersebut tidak meninggalkan cacat celah ataupun ada kesan kotor-kotor di atas wang kertas tersebut. Seterusnya, warna yang tidak luntur, terutamanya pada potret Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dan yang terakhir sekali, syarat penggunaan wang kertas adalah tidak berconteng. Seterusnya, kita pergi kepada fungsi wang kertas. Yang pertama sekali, wang kertas berfungsi sebagai alat perantaraan pertukaran. Maksudnya dekat sini adalah wang digunakan oleh kesemua individu dalam sesuatu kawasan bagi urusan jual beli dan ianya harus diterima pakai antara kedua-dua individu yang berurus niaga supaya urus niaga tersebut dapat dijalankan dengan mudah. Seterusnya, alat pengukur nilai. Ini kerana wang mempunyai unit ukuran tertentu. Sebagai contoh, unit ukuran wang di Malaysia ialah ringgit dan sen. Yang ketiga, wang kertas berfungsi sebagai alat penyimpan nilai kerana nilainya stabil dan sifatnya yang tahan lama. Wang membolehkan orang ramai menyimpan nilai pada jangka masa yang panjang. Maksudnya dekat sini orang ramai boleh menyimpan wang di institusi kewangan bagi tujuan simpanan semasa, simpanan tetap dan
dijadikan sebagai simpanan tabungan. Seterusnya, wang kertas juga berfungsi sebagai alat pembayaran tertunda kerana nilainya stabil. Maksudnya dekat sini ialah wang membolehkan urus niaga pada zaman moden dilakukan secara pembayaran tertunda, iaitu pembeli mendapatkan barang ataupun perkhidmatan terlebih dahulu dan membayarnya pada masa hadapan. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozita binti Rabai, I1810251. Saya akan meneruskan pembentangan berkenaan penciptaan wang. Saya akan membentangkan sejarah penciptaan wang, iaitu money creation, agar kita dapat memahami hakikat duit kertas yang berada di dalam poket kita hari ini. Dan untuk memahami berkenaan duit kertas hari ini, beberapa perkara berikut mestilah difahami. Yang pertama adalah sistem Bretton Woods. Perbincangan berkenaan mata wang kertas sukar dipisahkan dari info berkenaan dengan sistem Bretton Woods, iaitu satu persidangan antarabangsa selepas peperangan kedua. Persidangan tersebut adalah untuk membincangkan kaedah yang terbaik untuk membangunkan semula ekonomi dunia yang meleset teruk akibat perang. Hasil dari persidangan tersebut, maka wujudlah Bank Dunia, iaitu World Bank dan juga International Monetary Fund. Semua mata wang di semua negara diikat dengan nilai US dollar. Persidangan Bretton Woods pada tahun 1944 ini membawa kepada kewujudan wang yang disandar kepada emas. Ia dinamakan gold-backed paper money, iaitu duit kertas sebagai ganti mata wang emas, dan juga dikenali sebagai representative money kerana ia mewakili sejumlah emas atau perak yang berada di dalam simpanan bank. Pada tahun 1971 pula perjanjian dibatalkan kerana disebabkan oleh jumlah emas fizikal yang tidak mencukupi untuk menampung lambakan wang kertas di dalam pasaran. Seterusnya, yang kedua adalah Fractional Reserve Banking and Requirement. Fractional Reserve Banking adalah satu sistem menetapkan pihak bank untuk mengekalkan sebahagian dari jumlah wang yang disimpan oleh pendeposit dan menggunakan bakinya untuk memberi pinjaman kepada pelanggan lain. Kesimpulannya, sistem Fractional Reserve Banking ini adalah sistem yang membenarkan pihak bank menyimpan sebahagian dan meminjamkan bakinya atas alasan menggalakkan perkembangan ekonomi. Manakala Fractional Reserve Requirement adalah jumlah minima deposit wang simpanan yang wajib disimpan. Contohnya di Malaysia, syarat yang ditetapkan hanyalah 4% dari jumlah simpanan seorang pendeposit. Terdapat juga negara yang meletakkan 10, 20 dan 50% wajib disimpan dan bakinya boleh dipinjamkan. Okey, untuk memberi lebih faham lagi, saya akan berikan contoh. Okey, contohnya, Ali menyimpan wang tunai sebanyak RM1,000 kepada Bank A. Bank A menerimanya dan wajib tidak menggunakan 20% dari jumlah itu, iaitu US dollar 200. Manakala bakinya sebanyak US dollar 800 boleh dipinjamkan. Katakanlah Encik Abu telah membeli perabot secara hutang daripada Encik Ahmad dan ingin meminjam wang dari bank bagi menyelesaikan hutangnya. Bank memberikan pinjaman USD 800 dengan kadar interest dalam tempoh 10 tahun. Dengan cara ini, bank boleh menambah asetnya. Apabila Encik Abu menerima wang itu, dia terus menggunakannya bagi membayar perabot yang dibelinya daripada Encik Ahmad. Selepas itu, Encik Ahmad menyimpan wang hasil daripada perabot yang dibeli Encik Abu tadi di dalam akaunnya di Bank B. Jumlah
yang dimasukkan adalah USD $800 ke dalam bank B. Bank B mestilah menyimpan 20% daripada wang tersebut dan bakinya dipinjamkan kepada pelanggan lain dengan interest juga. Begitulah pusingan wang di semua bank dan pinjaman dan di semua bank-bank dan peminjam. Seterusnya, yang ketiga, setelah faham apa itu fractional, yang ketiga adalah duit kertas fiat, iaitu fiat money. Setelah faham apa itu fractional reserve banking and requirement, adalah lebih mudah untuk kita faham bagaimana duit kertas hari ini dicipta. Semuanya bermula pada tahun 1971, munculnya fiat money, iaitu duit kertas yang ada di sekeliling kita hari ini. Ia adalah wang kertas yang tidak disandarkan kepada apa-apa seperti emas ataupun perak. Ia bukan lagi representative money sebagaimana yang diterangkan tadi. Ada yang berpendapat fiat money dicipta kerana jumlah emas yang tidak mencukupi untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat. Oleh itu, cetakan wang kertas dalam sesebuah negara mesti dikawal oleh kerajaan sebaiknya selaras dengan perkembangan industri dan perniagaan dalam negara, agar jumlah wang kertas yang dihasilkan tidak melebihi kadar pertumbuhan industri dan perniagaan sesebuah negara. Seterusnya, yang keempat. Yang keempat adalah duit kertas fiat secara semula jadi dicipta dengan interest penyebab inflasi. Ini adalah satu hakikat yang mesti difahami. Ia amat berbeza dengan sistem kewangan Islam. Namun, dalam sistem konvensional pula, setiap duit yang dikeluarkan adalah dianggap barang dagangan, iaitu komoditi yang mesti menghasilkan keuntungan dengan sendirinya. Ini amat bertentangan dengan Islam yang menghalalkan keuntungan yang dicapai melalui proses jual beli. Kerana proses jual beli memberikan ruang pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, membuka peluang pekerjaan, peluang supplier berangan, pembekal pasir, kontraktor, pembekal kertas dan ramai lagi yang mendapat manfaat dari proses penghasilan keuntungan melalui jual beli. Sangat berbeza dengan pemikiran konvensional yang ingin menghasilkan duit dari pinjaman duit. Sekali lagi ditegaskan, setiap wang kertas fiat yang dikeluar oleh bank atau sebuah kerajaan dilahirkan dengan interest di sebaliknya atau bersamanya sejak dari mula asal-usul penciptaannya. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masura binti Muhammad Nordin, I1810254. Okey, kita pergi kepada badan yang menyelia wang kertas. Okey, seperti mana kita sedia maklum bahawa badan yang menyelia wang kertas adalah Bank Negara Malaysia. Okey, yang mencetak ataupun yang menghasilkan reka bentuk wang kertas terbagi kepada dua peringkat, iaitu pada peringkat pencetak awal siri 1 dan 2. Ia dicetak oleh Britain Bradbury dan Wilkinson dan Company, serta Thomas Dilaru dan Company. Manakala untuk pencetakan terkini pada siri 3 dan 4 bagi wang polimer terbaharu Malaysia, ia dicetak oleh syarikat Australia iaitu Note Printing Australia NPA, yang merupakan anak syarikat milik penuh Bank Reserve Australia. Seterusnya kita pergi kepada isu semasa wang kertas. Saya bawakan isu yang lebih kurang macam isu baru jugalah, yang mana pada 1 Januari 2021 Singapura akan tamatkan terbitan wang kertas. Dan tindakan tersebut dibuat atas tindakan pencegahan untuk membendung pengubahan wang dan risiko pembiayaan keganasan yang tinggi yang dikaitkan dengan wang kertas denominasi besar. Okey. Bank Pusat juga berkata mulai 3 November 2020 sehingga Disember 2020, wang kertas $1,000 hanya akan disediakan dalam kuantiti yang terhad untuk setiap bulan sahaja. Dan
manakala Mas Pula berkata tindakan itu adalah sejajar dengan norma antarabangsa dan bidang kuasa utama telah menamatkan penerbitan wang kertas denominasi besar. Walau bagaimanapun, wang kertas $1,000 dalam edaran sedia ada akan kekal sebagai wang sah dan akan terus digunakan sebagai instrumen pembayaran nilai barangan yang menjadi dagangan menurut bank pusat. Dan bank-bank boleh terus mengedarkan semula wang kertas $1,000 tu sedia ada yang didepositkan dengan mereka. Kita pergi kepada isu yang kedua pada 15 April 2020, iaitu penggunaan wang palsu. Tukang urut dihadapkan ke mahkamah disebabkan menggunakan wang palsu untuk membeli barang di sebuah kedai runcit di Batu Lima, Jalan Gambang, dan disebabkan itu kesalahannya dalam penggunaan wang kertas, maka yang tertuduh didakwa mengikut Seksyen 489B Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksima 20 tahun, dan yang tertuduh juga boleh dikenakan denda jika disabit kesalahan. Dan yang tertuduh berusia 20 tahun mengaku tidak bersalah di mahkamah atas tuduhan menggunakan 2 keping wang kertas RM100 palsu tersebut. Tertuduh ditangkap selepas pemilik kedai runcit membuat laporan polis apabila dia sedar bahawa wang yang diberikan oleh yang tertuduh semasa membeli barang pada masa itu adalah palsu. Okey, sebenarnya oleh bagaimanapun masyarakat kini sebenarnya boleh kenal ciri-ciri ataupun boleh kenal ciri-ciri sama ada wang tu tulen ataupun wang tu palsu, sebab seperti yang kita sedia maklum bahawa Bank Negara Malaysia ada menganjurkan program pendidikan mata wang untuk mengelakkan orang ramai ni, kita lah terutamanya, kita semua khususnya peniaga daripada terus menjadi mangsa penipuan wang palsu. Manakala Ketua Bank Negara Malaysia Pulau Pinang, Hasjun Hashim, dia berkata mata wang ringgit terdapat 10 ciri keselamatan yang boleh dikesan oleh orang awam. Di antaranya adalah cetakan timbul, potret tanda bayang, tanda pandang telus pada angka 100 bagi wang RM100, benang keselamatan kanta makro, petak kilat yang berwarna yang terdapat pada wang kertas tersebut, dan juga benang serat keselamatan. Okey, selain daripada itu juga Bank Negara Malaysia juga telah membuat aplikasi MyRinggit yang mana ia boleh dimuat turun menggunakan Google Play Store pada setiap smartphone masing-masing untuk membuat imbasan pada wang kertas tersebut. Dan seperti yang sebenarnya untuk makluman kita, usaha tersebut serba sedikit dapat memberi kesedaran serta pendidikan asas kepada orang ramai, khususnya peniaga, bagi membezakan sama ada wang itu tulen ataupun palsu, bagi mengelakkan mereka daripada menanggung kerugian. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Faiza binti Hashim. Nombor menteri I1810269. Okey, saya akan meneruskan perbincangan saya yang berkaitan dengan isu wang kertas. Okey, isu yang ketiga saya ambil isu wang kertas Malaysia ada lemak babi. Okey, isu ini berlaku di Bangi. Seorang pensyarah di Universiti Sains Malaysia mendakwa beliau mendapat maklumat wang kertas di negara Malaysia ni dia dipercayai mengandungi lemak babi. Okey. Seperti mana yang kita tahu, hukum penggunaan wang kertas di Malaysia ni masih dikira harus dan suci hingga terdapat fatwa baharu yang mengatakan haram atau najis. Maksudnya, selagi mana tak ada fatwa baharu yang mengatakan hukum penggunaan wang kertas ni haram, ia dikira harus. Okey, jika pihak pendakwa membuktikan wujudnya DNA khinzir di dalam wang kertas menerusi kaedah kajian ujian makmal, iaitu dia buat ujian makmal yang disahkan kerajaan Malaysia dan dikenal pasti wujud ada jujukan kod khinzir, maka tidak berlaku istihalah, iaitu perubahan. Okey, ia dikira sebagai istihalah nakisah, iaitu perubahan yang tidak sempurna kerana DNA khinzir tu masih boleh dikenal pasti. Okey, sekiranya benar-benar wujud DNA khinzir tu, maka penentang hukum perlu dibuat oleh mufti sendiri, sama ada hendak meletakkan hukumnya harus disebabkan umum balwa, iaitu perkara yang tidak dapat dielakkan, ataupun al-hajah, iaitu keperluan mendesak dan tiada pilihan lain yang mana tidak dapat dielakkan buat masa ini dan perlu mencari jalan penyelesaian lain pada masa akan datang.
Okey, kita teruskan kepada isu yang keempat. Okey, mengapa Malaysia ni dia tidak mencetak wang kertas sendiri? Okey, Malaysia ni adalah salah satu sebuah negara yang tidak mencetak wang kertas sendiri dan ia menggunakan khidmat luar, iaitu menggunakan khidmat luar negara yang lain untuk mencetak wang kertas. Okey, sebabnya mengapa Malaysia ni tidak mencetak wang kertas sendiri? Sebabnya dia mencetak wang kertas sendiri ni adalah sangat mahal dan sukar dilakukan. Okey, bagi negara-negara yang lebih kecil seperti Malaysia, ini tidak berbalik untuk mereka membeli mesin mencetak yang sangat mahal hanya untuk mencetak sejumlah wang kertas. Okey, syarikat yang terlibat dalam pencetakan wang kertas ni dia telah wujud selama beratus-ratus tahun dan dia mempunyai teknologi yang pakar serta dia mengembangkan kredibiliti keselamatan. Maksudnya selamatlah untuk mencetak wang kertas even di luar negara sekalipun. Okey, maksudnya ada kepercayaan lah untuk mencetak wang kertas di luar negara. Okey, di mana Malaysia mencetak wang kertas ni? Okey, Malaysia ni, Bank Negara Malaysia ni dia mula mengeluarkan wang kertas Malaysia ni pada Jun 1967. Okey, pada awalnya wang kertas Malaysia ni dicetak oleh Bradbury, Wilkinson dan Company dan Thomas Delarue di United Kingdom. Okey, wang kertas Malaysia ni dia juga dicetak oleh beberapa pencetak lain, termasuklah BA Banknote di Kanada, United States Banknote di Amerika Syarikat, Canadian Banknote di Kanada, Francois Charles Oberter di Perancis, Gizek dan Divrian di Jerman dan Harrison and Son di United Kingdom. Okey, terdapat cetakan perkataan yang sangat kecil di bahagian paling bawah bahagian belakang siri 1 dan siri 2 wang kertas Malaysia. Kalau kita tengok dekat gambar yang saya pamerkan tu, ada nama Thomas Delarue. Okey, maksudnya cetakan perkataan tersebut adalah maklumat yang memberitahu kita di mana wang kertas tu dicetak. Okey, kalau tu siri untuk siri 1 dan siri 2. Okey, kalau siri yang ketiga dan siri keempat ni dia tidak terdapat pada wang kertas di Malaysia. Sebabnya siri ketiga dan siri keempat ni dia menggunakan wang polimer. Okey, wang polimer ni yang wang polimer yang itulah yang plastik tu, macam duit RM5 tu yang plastik warna hijau. Okey, bagi wang polimer ni dia terbaharu di Malaysia. Ia dicetak oleh syarikat Australia iaitu Note Printing Australia ataupun ringkasan dia NPA. Okey, banyak lagi negara di dunia ni dia menggunakan teknologi Australia dari segi pencetakan wang polimer. Dia menggunakan khidmat teknologi di Australia ni menggunakan wang polimer. Okay, NPA ni juga adalah anak syarikat milik penuh Bank Reza Australia. Okey, itulah sebabnya mengapa Malaysia tidak mencetak wang kertas. Okey, secara kesimpulannya mengapa Malaysia tidak mencetak wang kertas ni, nak cetak wang kertas ni mahal. Nak cetak wang kertas sendiri mahal dan sukar dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada sahabat saya atas penerangan sebentar tadi. Seterusnya, saya Nabilah binti Muhammad Saidin I18102548 akan meneruskan pembentangan iaitu pandangan ulama terhadap wang fiat. Okey, terdapat 3 pandangan ulama terhadap wang fiat ni, iaitu pertama, mata wang hanyalah terdiri dari dinar dan dirham sahaja. Pandangan kedua, mata wang terdiri dari emas, perak dan benda berharga yang lain. Dan yang ketiga, mengharuskan mata wang daripada emas, perak dan juga daripada kertas atau plastik mengikut pemerintah. Pandangan pertama ini ialah daripada pandangan jumhur dan antara ulama terdahulu yang berpendapat dengan pandangan ini dari mazhab Hanafi iaitu Imam Hanafi dan Abu Yusuf. Kalau dalam mazhab Maliki, Ibn Nafi'. Kalau mazhab Syafi'i, Al-Ghazali, Al-Nawawi, As-Suyuti. Dan kalau kalangan ulama semasa yang menyokong ialah Syekh Ahmad Al-Khatib, Syekh Ahmad Husaini, Syekh Abdul Qadir dan lain-lain lagi. Mereka berpandangan bahawa mata wang mesti dibuat daripada emas dan perak. Jadi selain daripada 2 logam tersebut, tak harus digunakan. Dan hujah mereka diperkuatkan daripada dalil Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana kalau dalil Al-Quran dari surah Yusuf ayat 20
yang bermaksud dan mereka menjualnya Yusuf dengan harga rendah iaitu beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Selain itu ada juga daripada surah At-Taubah ayat 34 hingga 35, Ali Imran ayat 91, Al-Kahfi ayat 19. Jadi banyaklah dalam Al-Quran ini menceritakan tentang penggunaan emas dan perak dalam jual beli, dalam perniagaan, dan ada juga dalam hadis Nabi. Mereka perkuatkan lagi daripada hadis Nabi yang mana baginda ni banyak menggunakan emas dan perak sebagai perniagaan, sebagai penyelesaian hukum. Sebagai contoh macam hukum mencuri. Berapakah kadar yang kadar emas dan perak yang dikenakan baru boleh potong tangan, macam tu. Begitu juga dalam selepas Nabi wafat, baginda, sahabat-sahabat baginda tetap menggunakan emas dan perak sebagai mata wang, tak guna benda lain. Dan mata wang juga diiktiraf sebagai mata wang pada zaman tersebut. Ini kerana mereka berpendapat juga bahawa wang kertas ni bukan wang yang sebenar dari sisi syarak dan tidak mempunyai illah as-samaniyah. Sebab dia kata wang kertas ni dianggap seperti hutang. Maknanya wang kertas ni dikeluarkan oleh negara berdasarkan nilai emas dan perak, dan wang kertas tu hanyalah sebagai hutang negara kepada rakyatnya. Seterusnya, pandangan kedua, yang mana pandangan ini disokong oleh ulama daripada kalangan mazhab Hanafi Al-Syaibani, mazhab Maliki Al-Hattab dan Al-Mansharisi, sebahagian ulama mazhab Syafi'i, mazhab Amali iaitu Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. Mana mereka semua ni berpendapat bahawa wang ni bukan sahaja daripada emas dan perak, tetapi boleh juga daripada sumber yang bukan logam. Sebagai contoh, beras ke, lilin, kerang, gigi basuh dan lain-lain. Tapi yang pasti sumber tersebut mestilah daripada bahan yang berharga, ataupun dianggap berharga oleh masyarakat yang mengikut uruf dan digunakan sebagai nilai pertukaran dan perdagangan. Barulah boleh dikatakan barang tersebut adalah wang. Pendapat ini disokong daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar, yang mana menceritakan tentang kisah Abu Zar telah menyuruh hamba perempuannya untuk membeli wang fulus dengan tujuan untuk membahagikannya kepada fakir miskin. Ini menunjukkan dengan jelas bahawa wang fulus iaitu wang gangsa ni telah digunakan semenjak zaman Nabi Muhammad SAW dan sebelum sahabat lagi, dan berterusan selepas zaman tersebut. Jadi wang fulus ni iaitu wang yang dibuat pada gangsa ni pernah digunakan dalam umat Islam. Jadi tak salah. Jadi tak menjadi satu kesalahan untuk menggunakan selain daripada emas dan perak sebagai wang. Selain itu juga dalam kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang mana Sayyidina Umar ni berhasrat untuk menjadikan dirham daripada kulit unta. Sebelum ni kan saya ada ceritakan daripada pandangan pertama, iaitu sahabat baginda dan baginda tidak pernah menggunakan mata wang selain emas dan perak. Tapi di sini jelas kata ada Sayyidina Umar teringin nak mengeluarkan hasrat untuk menjadikan dirham daripada kulit unta, tetapi ditolak oleh orang lain, pada sahabat-sahabat lain, daripada ditentang oleh orang lain kerana dikhawatiri bahawa kulit unta tidak mencukupi. Jadi maka tidak berlakulah kulit unta tu. Jadi kesimpulannya memang jelaslah, sebenarnya mata wang ni bukanlah daripada emas dan perak saja, tapi boleh daripada bahan yang lain, sumber yang lain, dengan syarat mestilah berharga dan diterima oleh masyarakat mengikut uruf tersebut. Yang terakhir sekali, pandangan yang ketiga, yang mana pandangan ini merupakan pendapat ulama di zaman kini dan merupakan keputusan Majma' Al-Fiqhi Al-Islami dalam persidangan kali ke-5 dan ke-6,
Dan antara ulama yang menandatangani keputusan tersebut ialah Abdullah bin Hamid, Muhammad Ali Al-Harakan dan lain-lain lagi. Yang mana pandangan yang ketiga ini mengatakan bahawa harus penggunaan wang dari emas, perak, logam dan juga bukan logam, dan khususnya tentang penggunaan wang fiat. So tak kisahlah daripada kertas ke plastik ke beras ke apa ke, jadi harus penggunaannya kerana mereka ni menguatkan hujah juga dengan mengatakan bahawa Rasulullah SAW tidak pernah melarang penggunaan wang daripada kertas sebagai jual beli dalam hadis baginda. Dan seperti juga dalam kisah Saidina Umar yang nak menjadikan kulit unta sebagai dirham. Jadi tak peliklah bahawa boleh dijadikan selain daripada logam, selain daripada emas dan perak ni, menggunakan bahan yang lain untuk jadikan wang. Dan mereka juga berhujah bahawa jika pemerintah suatu tempat itu mengatakan bahawa negara tersebut menggunakan plastik sebagai mata wang yang sah, jadi dibolehkan kerana pemerintah ni mereka adalah bayangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di bumi. Jadi pemerintah boleh memutuskan apa sahaja, termasuklah penggunaan wang, pelbagai jenis wang dalam negara. Tak kisah wang, antaranya wang fiat lah. Kalau negara tu mengatakan wang fiat adalah wang untuk negara tersebut, maka dibolehkan. Sebagaimana juga Khalifah Marwan membuat wang baru untuk umat Islam. Jadi diharuskan juga membuat wang kertas yang barulah, wang kertas sebagai wang yang baru berdasarkan maslahah. Secara kesimpulannya, tidak semua pendapat ni tidak salah dan tidak bertentang, semuanya betul, tetapi mengikut peredaran sama. Macam pendapat yang pertama yang mengatakan wang mestilah daripada perak dan emas saja. Untuk kalau ikutkan tak tepatlah untuk zaman sekarang, sebab setiap negara tidak mempunyai pengeluaran yang kuatlah dan berdasarkan ekonomi mereka apa semua, jadi tak boleh nak mendapatkan emas dan perak untuk negara tersebut. Jadi secara kesimpulan, secara totalnya dibolehkanlah penggunaan wang kertas ni, harus. Jadi harus penggunaan wang kertas ni dalam kehidupan seharian selagi mana wang tu diiktiraf oleh kerajaan itu sendiri dan negara sendiri, pemerintah itu sendiri, dan ia dianggap bernilai. Maknanya semua masyarakat, semua orang mengatakan bahawa duit kertas itu ada nilai, jadi dibolehkan, diharuskan. Dan kita juga tahu sekarang pun wang kertas ni menjadi uruf lah, ada kebiasaan pada semua manusia dalam urusan ekonomi. Jadi tidak salah menggunakan wang kertas sebagai mata wang. Cuma wang kertas ni tidak diwajibkan zakat dan tidak ada hasil riba lah daripada penggunaannya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Siti Rosnaria binti Azhar, bernombor metrik I17302421. Seterusnya kita masuk kepada kesimpulan. Wang kertas merupakan suatu alat yang mempunyai nilai yang kita gunakan dalam urusan seharian kita, iaitu dalam urusan jual beli. Bagi mendapatkan apa yang dihendaki, ada yang menjual barangan bagi mendapatkan wang, dan ada yang membeli dengan menggunakan wang bagi mendapatkan barangan. Maksudnya dalam kehidupan seharian sememangnya kita tidak dapat lari dari urusan jual beli dan pertukaran barangan bagi mendapatkan apa yang kita hendak dan apa yang kita perlu. Maka itulah antara tujuan sistem wang ini wujud. Sistem wang ini digunakan bagi urusan jual beli. Sepanjang sejarah manusia, kita menggunakan emas dan perak sebagai wang dan juga
jika apabila berlaku kekurangan emas dan perak dalam pasaran. Komoditi yang mempunyai jangka hayat akan digunakan bagi menggantikan emas dan perak. Sebelum wang kertas diperkenalkan oleh kuasa barat, umat Islam menerima dan menggunakannya sebagai wang. Hasil daripada mereka yang mencetak terlalu banyak wang kertas dan mereka gagal untuk menukarkannya semula kepada emas apabila dituntut, maka mereka telah menolak sistem wang yang disandarkan pada emas dan mula menggunakan wang kertas. Nilai wang kertas akan jatuh apabila pengguna hilang kepercayaan terhadapnya, dan nilai akan naik apabila bertambah kepercayaan terhadap wang tersebut. Wang kertas itu sendiri tidak mempunyai nilai, maka wang kertas gagal memegang nilai secara tetap. Manakala dinar emas sentiasa berjaya memegang nilai, dan dinar emas akan sentiasa bernilai. Maksudnya contohnya macam ni. Contoh, ada dua orang manusia ni, ia ingin menyimpan hartanya dalam peti keselamatan selama 10 tahun. Mereka ni ingin menyimpan harta yang menilai 10,000. Amirul ni dia menyimpan hartanya yang menilai 10,000 dalam bentuk wang kertas, manakala Zakaria ni ia menyimpan hartanya yang bernilai 10,000 dalam bentuk kepingan emas dan perak. Setelah 10 tahun berlalu, siapakah yang akan dapat memegang dan menyimpan nilai itu dengan selamat? Jawapannya ialah Zakaria. Ini disebabkan nilai wang kertas akan semakin susut dan terdapat kemungkinan bahawa nilai wang kertas itu sendiri sudah tidak digunakan lagi 10 tahun kemudian, dan mungkin digantikan dengan mata wang baru. Berbanding dengan emas dan perak, ia tetap bernilai walaupun bertahun-tahun. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.